Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita dalam forum perdana yang bertajuk Satu Syar'i, Hukum Umat Islam Melawat Rumah Ibadah Orang Lain. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput ahli panel dan penyoal yang pertama. Tafadhal mashkura. Jadi Ustazah, sebenarnya apakah hukum asal seorang Muslim itu memasuki rumah ibadat agama yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator dan juga Cik yang bertanya soalan tadi. Asal Muslim memasuki rumah ibadat agama lain adalah harus. Namun, kita lihat kepada ayat Al-Umuru bimaqasidiha, iaitu setiap perkara yang dilakukan adalah bergantung kepada tujuan atau niat seseorang itu. Hukum yang asalnya adalah harus boleh berubah menjadi sunnah, makruh dan juga haram bergantung kepada tujuan-tujuan mereka yang memasuki rumah ibadat agama lain. Wallahu alam. Baik, untuk soalan seterusnya, apakah hukum sekiranya saya menghadiri perkahwinan adik saya yang bakal dilangsungkan di sebuah gereja? Adakah boleh atau tidak? Mohon sedikit pencerahan. Sekian, terima kasih. Bagi perbezaan agama tidak menghalang kita daripada berbuat baik pada kaum kerabat ataupun keluarga ataupun atas dasar kemanusiaan pun. Dalam mazhab Syafi'i, para ulama membincangkan bahawa disunatkan seorang Islam itu menghadiri jemputan itu sekiranya jemputan itu datang daripada kaum kerabat ataupun jiran tetangga, jika kehadiran kita juga akan dapat memberi manfaat kepada dakwah Islam. Apakah hukum sebenar memasuki rumah ibadat agama lain seperti lawatan sekolah ataupun universiti jika alasannya itu adalah untuk mempelajari bagaimana agama lain itu beribadat? Kita ada tiga pendapat dan tiga hukum. Okey, pendapat yang pertama daripada Imam Syafi'i sendiri adalah haram memasuki rumah ibadah agama lain jika ada patung, sembahan mereka tu. Yang kedua, makruh bagi mazhab Hanafi. Makruh bagi seorang Muslim itu memasuki biara atau gereja. Itu pendapat daripada Imam mazhab Hanafi. Tetapi pada pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali, mereka mengatakan harus untuk seorang Muslim itu memasuki tempat ibadah agama lain. Ini kerana mereka berpendapat kita boleh memasuki rumah ibadah agama lain dengan izin mereka. Kena ada izin daripada agama lain tu, daripada orang agama lain tu. Baik, untuk soalan yang berikut, adakah boleh bagi seorang Muslim yang mana dikategorikan mantap imannya untuk memasuki rumah ibadah lain dengan tujuan untuk berdakwah? Adakah boleh atau benar di sisi Islam ataupun sebaliknya? Mohon beri sedikit pencerahan. Harus bagi seseorang Muslim yang teguh keimanannya untuk memasuki atau masuk ke dalam rumah ibadat orang muka Islam jika ada tujuan yang baik, iaitu tujuan yang ingin berdakwah atau berdialog secara baik bersama-sama orang yang bukan Islam, atau memberi pandangan iaitu dakwah kepada orang bukan Islam. Ustazah, apakah sebenarnya hukum seorang Muslim itu membersihkan rumah ibadat agama yang lain? Dipersilakan Ustazah. Kalau ikutkan hukum asalnya adalah haram. Kerana apa? Kerana kita takut di situ akan berlakunya kesyirikan, kekufuran terhadap Muslim tersebut. Tetapi kita boleh ambil hukum harus di situ kerana kita mempunyai tanggungjawab sesama sendiri, tanggungjawab antara Muslim dan non-Muslim. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tiada melarang kamu untuk berlaku baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Jadi maksudnya di sini perbezaan agama tidak menghalang kita daripada berbuat baik kepada sesiapa saja atas dasar kemanusiaan. Semuanya terletak kepada kita. Jika kita itu adalah dasar kemanusiaan kita, boleh, harus. Tetapi jika kita ragu-ragu, kita masih tidak kuat kepada imannya, jadi haram untuk kita pergi membantu mereka. Soalan seterusnya, adakah terdapat had dan batas penghormatan kepada agama lain di dalam rumah ibadat mereka? Seorang Muslim tetap dianggap Muslim selagi mana dia tidak terjebak dalam apa jua bentuk kekufuran.
Namun, seseorang Muslim perlulah ada batas-batas penghormatan sewaktu berada dalam rumah ibadat agama lain. Tidak mengucapkan sebarang ucapan sembahan mereka, tidak memakai pakaian khas agama mereka, tidak memakai apa-apa simbol agama mereka, tidak melibatkan diri dalam apa jua ritual agama mereka, tidak memaki atau menghina Tuhan mereka sebagaimana dalam nas Al-Quran menyebutkan, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Surah Al-An'am ayat 108. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih diucapkan buat semua ahli panel dan penyoal kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang serta yang lemah datang daripada pihak kami. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan yang diberi, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.